Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Apa khabar semua? So, Alhamdulillah dapat lagi kesiaran untuk live. So, pendek je sesi hari ni. Okay, saya kongsi macam ni. Sebelum ni saya ada baca artikel. Orang kata semua ibu dia nak anak dia bijak ataupun pandai. So, sebenarnya kita nak kongsi memang anak bayi dalam pandangan dia sebenarnya memang bijak. Okay, so kemudian saya pernah baca artikel tentang orang Yahudi, dia nak anak bijak, dia banyak buat latihan matematik dan juga bermain alat muzik. Tapi saya juga terjumpa tentang pencanggahan lah fakta itu. So, kenapa kita nak anak yang bijak kan? Okay, so technically kita nak supaya anak tu dia mempunyai masa depan, future yang bright. Okay, so mempunyai pekerjaan ataupun profession yang meyakinkan dan seterusnya menjaga nama baik. Nama baik ibu bapa dan juga keluarga dan juga seterusnya menjaga nama baik tempat kelahiran dan sebagainya. Okay, so nak kongsi sebelum ni saya punya perkongsian banyak juga tentang pemakanan dan sebagainya. Selain daripada kita nak ibu tu ambil pemakanan yang sepatutnya untuk membekalkan nutrisi kepada kandungan dia dan juga kepada diri dia, tubuh badan dia. So kita juga sekaligus membekalkan yang sepatutnya kepada tumbuh saran otak janin itu. Itu yang lagi penting. Okay, so saya kongsi. Jadi artikel yang menyatakan buat latihan matematik tu untuk dapat anak bijak tu tak semestinya. Okay, sebab memang didapati bercanggah. Jadi kalau katalah kan technically kita pun ibu-ibu kita pun tak buat latihan matematik, so kita pun semua memang dah bijak juga. So tu nak bagi tahulah. Okay, so kadang-kadang ada pencanggahan fakta dekat situ, tapi technically kalau kita nak fikirkan bagaimana bangsa Yahudi, dia sangat menjaga makanan dia memang ambil makanan yang bernutrisi saja. Itu memang betul. Sebab kita tengok bagaimana bangsa Yahudi ni dia kecil je tapi dia boleh mengubah dunia. Okay, so kita kena faham yang wanita di kalangan bangsa Yahudi ni mereka sangat menjaga makanan dan pemakanan semasa hamil. Okay, so now go back to this. Jadi saya kongsi first and foremost, rahsia yang pertama adalah amalan pemakanan sihat. Ada bagi tahu banyak kali sebab kita kadang-kadang kita ambil sesetengah kelas makanan tu untuk membekalkan nutrisi dan sebagainya, tetapi ini juga adalah antara salah satu sebab bagaimana kita boleh lahirkan bayi yang lebih bijak. Okay, so bila kita cakap tentang pemakanan sihat, so dalam kelas kelahiran ataupun childbirth education, kita memang sarankan kepada ibu hamil jangan ambil makanan berproses, makanan segera dan juga makanan ringan, kerana dia tak ada membantu membekalkan apa-apa nutrisi kepada pembesaran janin dan seterusnya, lagilah pula kepada perkembangan otak dia. Okay, so elakkan ambil processed food, junk food, fast food tu, sebab memang technically memang tak ada langsung nutrisi. Okay, dan bila kita tengok bangsa Yahudi ni, bila ibu hamil dia akan ambil benda yang sihat-sihat, benda yang segar-segar je. Apa dia? Okay, so contoh dari segi protein, mereka ambil cukup protein dari ikan, protein dari ayam dan juga protein dari daging merah. Kemudian dari bentuk yang membekalkan kalsium, mereka ambil cukup makanan bertenusu seperti susu, yogurt dan keju. Ini memang pemakanan dia lah. Okay, and then untuk sayur-sayuran yang berdaun hijau dan juga untuk buah-buahan. So kita nak adapt
benda tu. Jadi kita ambil juga protein yang cukup, mungkin dalam ikan, daging dan ayam. Tapi selain daripada itu, kita perlu cukup dengan sayur dan cukup juga dengan buah-buahan yang merupakan serat dan juga vitamin. Cumanya saya ada sentuh kalau kita mungkin makan dalam portion yang sikit ataupun teknik masakan tu dah mematikan semua zat, so kita kena tak buat tambahan suplemen sebab nak memastikan intake sesetengah zat tu memang kita dapat setiap hari. Okay, so rahsia pertama adalah mengamalkan pemakanan yang sihat. Okay, so pemakanan yang sihat dari segi kelas makanan dan juga tengok juga teknik menyediakan makanan tu. Kalau teknik tu menghapuskan masa masak tu dah hapuskan semua zat-zat pun tak ni juga, tak boleh juga. Okay, right. So first ialah amalkan pemakanan sihat. So yang kedua ialah banyakkan beribadat. Okay, banyakkan beribadat sebab wanita hamil ni dia tak cuti lah technically, dia boleh solat kan, dia boleh solat sepanjang 9 bulan kandungan dan sebagainya. So that is where kita buat semua ritual lah, solat, mengaji and then berdoa. Okay, berdoa. So kadang-kadang ada sesetengah buku panduan boleh kita gunakan untuk amalkan doa-doa yang baik semasa hamil. Kemudian ada sesetengah orang kata spesifik surah yang kita boleh baca. Contoh surah Yusuf, surah Luqman, Maryam dan sebagainya. Dia memang spesifik untuk kita baca, so boleh amalkan juga. Okay, so dalam konteks banyak ibadat ni, sebab 9 bulan 10 hari kita insyaAllah kita boleh buat solat yang berterusan dan sebagainya. Jadi kita banyakkan membaca surah-surah yang spesifik untuk perkembangan otak bayi. Okay. Kemudian saya suka juga nak tambah tentang amalan berzikir dan berselawat dan sebagainya. So ada juga orang kata spesifik zikir yang kita boleh amalkan. Okay, untuk mendapatkan untuk sebagai satu ikhtiar ataupun doa untuk mendapatkan kata bayi yang bijak. Okay, so first ialah pemakanan sihat, kedua ialah banyak beribadat. Okay, dan doa. Ini banyak sepanjang masa doa saja, sebab doa ibu yang hamil tu memang orang kata tiada hijab dengan pencipta kita iaitu Allah. Okay, so yang kedua ialah banyak beribadat. Okay, so yang ketiga ialah kerap sentuh dan berkomunikasi dengan anak, dengan bayi ni. Okay, so bayi ni sangat menerima reflection emosi orang kata emosi atau situasi satu-satu situasi bayi ibu tu. So kita kena banyak sentuh dia, kita kena banyak bercakap-cakap dengan dia. Kadang-kadang boleh letakkan bunyi-bunyian yang kita nak dia dengar, tapi especially dia akan cam suara ibu dia dan ayah dia. So kat situ memang sangat digalakkan berkomunikasi, tepuk-tepuk kan. Kadang-kadang satu hari kita busy, nanti dia tendang kita. Dia macam tu. Baby ni dia sangat joyful. Kalau mak dia tak cakap dengan dia satu hari, dia rasa macam awkward kan, nanti dia tendang kita, dia usik kita. Okay, so yeah, kadang-kadang saya miss situasi tu sebab it is a real thing tau. Baby ni dia sangat jelas tau komunikasi dia dengan kita. So memang wonders lah. Okay, so untuk untuk ibu nak anak lebih bijak, jadi pastikan berkomunikasi secara langsung dengan bayi ni. Dia sangat faham. Dia faham apa juga bahasa, dia faham apa juga yang mak dia nak cakap. And bayi sangat look forward untuk berkomunikasi dengan ibu dia. Okay, right. So kadang saya pun macam saya lah. Sekali saya penat, saya nak tidur sekejap, so saya cakap kat dia. Dia faham lah kan. So this is how you entice dia punya orang kata
dia punya perkembangan otak tu. Okay, right. So kerap sentuh dan berkomunikasi dengan anak. So sentuh is like, yes, kita ada perut kan. Jadi memanglah sentuh tu macam mana, kadang-kadang kita tepuk-tepuk dia, kadang-kadang kita hug dia. Apabila apa orang kata adik-beradik dia tengah hug dia ataupun ayah dia tengah hug dia pun dia rasa benda ni. Okay, so it's something like message yang tak sabar dia nak tengok semua ahli keluarga dia yang dirapat tu. Okay, right. So yang keempat ialah mengawal emosi untuk ibu. Sebab benda ni memang berkadar langsung dengan bayi. Kalau kita sedih, bayi pun sedih. Kalau kita gembira, bayi pun gembira. Jadi kita nak merangsang supaya bayi ni menjadi bijak dan peka. Jadi emosi ibu tu dia memang kena kawal. Ibu sangat-sangat kena control, and then jadi vibrant macam tu, tak adalah macam solemn sangat kan. Jadi nanti dia pun perasan asal mak dia ni sentiasa dalam keadaan sedih dan sebagainya, so kita elakkan jadi solemn atau tu semua. So perlu kawal emosi. That's why kita cakap dia kena banyak beribadat, sebab dia kena banyak komunikasi secara langsung dengan pencipta supaya dia boleh menstabilkan emosi dia. Sebenarnya ibu ni dia punya fikiran dia memang macam-macam sikit, sebab dalam hamil ni kita memang fikir macam-macam. Sebab satu, kita kerana pengharapan yang terlalu tinggi untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Jadi kita selalu berfikir, kadang-kadang kita overthinking dan sebagainya. Jadi benda tu sampai dekat bayi tu, tapi sebenarnya kita nak rangsang dia supaya dia boleh jadi lebih cergas, boleh jadi dia lebih peka. So kita kawal emosi kita. Jadi kalau kata rasa sedih tu sekejap saja cuma, dan lepas tu move on. Saya tahu memang agak sukar, tapi kita selalu fikirkan kegembiraan itu melebihi kesedihan kita. Okay, sebab kita nak rangsang otak bayi tu. Okay, right. So tu yang keempat. Dan akhirnya yang kelima ialah biasakan dengan alunan. Biasanya tak kat sini alunan lah sebenarnya. Okay, kalau mungkin for non-Muslim dia letak muzik dan sebagainya tu sebab yang dia nak main apa-apa alat instrumen muzik dan sebagainya. Tapi bagi saya kadang-kadang lagu-lagu zikir, lagu-lagu yang membesarkan Tuhan dan seperti selawat dan sebagainya yang berunsurkan ketuhanan ataupun kerohanian pun bagus. Sebab sebenarnya okay, bila kita nak menghafal, kita tak boleh hafal dengan kataan tu, kita kena hafal dengan alunan ataupun melodi. So sama juga. Jadi bayi ni ataupun janin ni kita dengarkan dia dengan alunan, dengan melodi, bukan main cakap je kan. Sebab tu kan kita kalau nak tengok macam ada lagu-lagu kanak-kanak dan sebagainya, dia mengikut macam tu, right? Supaya bayi tu dia terbuai-buai dengan alunan itu. Bukan kita main cakap straight je. Okay, sebab this is a special, orang kata special person. Jadi kita berkomunikasi dengan cara macam tu. So sebenarnya biasakan dengan kata muzik-muzik, lagu-lagu, tapi dalam Islam kita punya own own rhythm lah. We have our own zikir-zikir, nasyid kan, selawat. Selawat pun sedap kan dengar. So boleh beri pada bayi itu untuk mendengar. So itu dapat merangsang lagi perkembangan otak dia dan dia menjadi lebih peka, dia menjadi lebih alert dan dia sangat bijak untuk berhadapan, macam dipersiap-sediakan untuk berhadapan dengan apa juga situasi. So itu yang berlaku. Okay, jadi dulu saya ada baca tentang research tentang artikel wanita Yahudi, mereka mengamalkan latihan matematik dan juga bermain alat muzik. Okay, tapi fakta itu mungkin boleh cabar kesahihan dia. So saya berikan satu perkongsian yang sahih, bagaimana kita hendak merangsang otak bayi seterusnya melahirkan bayi yang lebih bijak.
Okay, so yang pertama ialah mengamalkan apa makanan sihat. Yang ni memang tak ada kompromi. Saya tahu cabaran kepada ibu hamil muntah dan sebagainya. Jadi bila kita dah muntah ke apa, kita makan balik, kena top up balik. Kalau tak, macam kekurangan nutrisi dalam badan. Okay, so kalau kadang-kadang kekurangan nutrisi tu pun juga boleh buat macam membantutkan pembesaran fizikal bayi. Macam dia apa tu, underweight. Susah juga kan. Jadi macam mana otak dia nak berkembang dan berfungsi dengan baik. Okay, sebab kita nak merangsang dia untuk jadi lebih bijak. So untuk ibu, kena amalkan pemakanan yang sihat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan beribadat. Okay, terpulang kepada pegangan agama masing-masing. Kalau dalam Islam, kita ada solat, kita ada doa, kita ada mengaji, kita ada mengaji, boleh buat boleh baca tafsir, boleh buat menghafal, kan, dan ada surah-surah tertentu juga yang disarankan untuk banyak membaca sepanjang tempoh kehamilan. Okay, so apabila kita beribadat ni, kita dah tunjukkan satu ruang yang kita sentiasa mengutamakan atau mengagungkan Allah, okay? Mengagungkan Tuhan, mengagungkan pencipta, dan itu dah dididik di dalam sejak bayi dalam kandungan lagi. So that's the beautiful part. Okay, so supaya segala yang kita buat ni kebergantungan kita is totally kepada Allah sahaja. So itu ibu dah tunjuk dah akhlak tu semasa bayi dalam kandungan. Okay, so banyakkan beribadat sebab doa ibu yang hamil tu tiada hijab, dan doa seorang ibu tu memang tiada hijab. So inilah masanya yang kita nak minta yang baik-baik daripada Allah, kan. Right, so banyakkan beribadat. Ketiga, banyak bersentuh dan berkomunikasi dengan bayi ni. So cakap benda-benda yang baik, berbual-bual, tepuk-tepuk, peluk dan sebagainya. Sebab bayi merasa itu semua. Okay, bayi sangat merasa itu semua, dan dia looking forward to berkomunikasi. Walaupun dia dekat alam lain, tapi dia tahu dan dia sedar dia ada ibu yang sangat dekat dengan dia. Dia boleh dengar degup jantung ibu. So apatah lagi suara ibu dan sebagainya. Okay, so kita nak merangsang dia supaya insyaAllah dia menjadi bayi yang lebih bijak. Okay, so keempat ialah mengawali emosi. Jadi jangan sedih sangat. Saya faham semua kita lalu orang kata roller coaster ride lah about emotion ni. Kadang-kadang kita happy, kadang-kadang kita sedih, but the thing is we have to control benda ni, sebab bayi menerima rangsangan itu secara terus. So nanti ditanya kenapa Mak dia ni asyik sedih je kan, macam tu. So dia pun tenang-tenang lah nak bagi mak dia gembira. Kan mak tak happy kena dapat dia kan, macam tu. Right, so akhir sekali adalah biasakan dengan alunan bunyi-bunyian dan sebagainya. So it could be music, it could be our zikir, our nasyid, recitation, kan, tu semua boleh jadi juga. Tapi dia merangsang. Jadi alunan-alunan bunyi-bunyian tu merangsang bayi. Memang it's something dia look forward to. Macam awal-awal lagi dia dah dapat education tu, awal-awal dia dah dididik dengan benda tu. Okay, so itu yang boleh merangsang dia menjadi lebih bijak. Okay, right. So technically memang semua bayi dia akan dilahirkan bijak, kerana bayi memahami semua bahasa. Cakap je lah apa bahasa, dia akan faham. Tapi kita sebagai ibu, kita feed dia, kita beri dia. Okay, apa yang penting? Yang penting ialah dari segi pemakanan, dari segi ibadat, ada sedikit education, kan, kemudian ada sedikit sentuhan emosi dan sebagainya. So I think itu saja, ringkas sangat, sebab saya terbaca artikel tentang wanita Yahudi yang nak bayi dia bijak, dan mereka mengamalkan membuat latihan matematik dan juga bermain alat muzik. Tetapi artikel itu disanggah kerana tidak dipastikan kesahihan dia. So akhirnya kita dapat information yang betul bagaimana nak mendapatkan bayi yang lebih bijak. Maksudnya kita kena buat daripada semasa bayi itu di dalam kandungan.
But technically bayi semua dilahirkan bijak, kecuali kalau bayi itu dapat kesan deria kesedihan kepada ibu tu sepanjang masa. Yang itu yang bahaya dia. Okay, sebab like unwanted babies dan sebagainya. So kita tak nak lah, kalau boleh jangan pergi sampai kat situ. Alright, so tu dia. Jadi cuma secara kebetulan kita ingat bangsa Yahudi ni dia memang sangat pandai orang kata menjaga kandungan dia dan melahirkan bijak pandai. Bangsa Yahudi yang sangat kecil bilangan dia tapi boleh merubah dunia dalam pelbagai aspek. Okay? Dan tak semestinya kerana amalan itu, tetapi kerana mereka dah nurture dah jaga ataupun dah pelihara kandungan semasa dalam dalam perut tu, dalam kandungan tu, bayi tu. So akhirnya bayi tu sangat peka. Jadi itu sebab bangsa Yahudi ni dia sangat dia memang boleh merubah dunia. Kita boleh baca terlalu banyak yang mereka lakukan untuk merubah dunia. Okay, so technically kerana ibu dia sangat menjaga pemakanan, dan yang saya kongsikan. So I hope this helps, right? I'm not saying that in general bukan kita nak berlumba-lumba untuk anak tu lebih bijak. Sebenarnya bayi memang dah dilahirkan bijak, so kita kena rangsang saja. So tempoh 9 bulan, 10 hari tu adalah untuk merangsang bayi. So technically dia punya pembesaran fizikal dan juga otak dia selari. Dia tak ada yang orang kata nak nak jadi macam tak cukup, malnutrition, tak cukup jadi terbantuk pula dia punya pembesaran. Lepas tu kita tak alunkan dia dengan ibadat dan sebagainya, terbantuk pula dekat bahagian perkembangan otak dia. Okay, so tidak. So dia memang sama je. So, kita je yang nak rangsang dia lagi. So you have to keep ibu kena keep orang kata a happy and calm environment. Nak send message tu dekat bayi. Jadi bayi tu dia dah boleh sense benda-benda macam ni. So it's a communication. Alright. Okay, so I think that's all from me for today. So saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada ibu hamil yang dapat membuat ibadat ni, dan kepada yang tak dapat, jangan risau kerana agama dah memberikan keringanan kepada kita sama ada kita dalam kehamilan, kita dalam berpantang dan juga kita dalam menyusukan bayi. So boleh ambil hadiah tu, agama dah ringankan. Alright, so stay safe, take care. Till we meet again. Right? So saya doakan semua urusan puan dipermudahkan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sorry nak bagi kredit dekat Puan Dila. Thank you so much. Kena bergembira, betul. Memang kena bergembira. Ibu tu gembira, baby tu memang bergembira lah juga. Okay, so ada satu lagi terlupa. Kalau ada pesanan, ini pesanan dari saya, kalau nak dapatkan package berpantang, boleh WhatsApp nombor yang tertera. Alright, so I think that's all from me for today. Take care.